Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari Kepulauan Dua akan menerangkan tentang integrasi kaum dalam konteks pendidikan di Malaysia. Sebelum meneruskan penerangan ini, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Mia Muhammad Irsyad bin Muhammad Hisham. Yang kedua, Nur Nailah. Yang ketiga, Nur Alia Akilah. Yang keempat, Nur Alia Adawiyah. Dan yang kelima, Syasha Nur Khairani. Baiklah, penerangan pada hari ini akan dimulakan dengan bahagian pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik jika hendak dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum yang terdiri daripada Melayu, Cina, India dan etnik-etnik yang lain. Pendidikan telah dijadikan sebagai alat utama dalam mencapai perpaduan dan integrasi di Malaysia. Sekolah juga turut dijadikan sebagai pusat pengintegrasian murid berlainan etnik dan budaya. Tujuan utama perkara ini dilakukan adalah untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid. Sebelum mendalami dengan lebih mendalam berkaitan dengan pembentangan pada hari ini, eloklah terlebih dahulu kita mengetahui definisi konsep integrasi dan perpaduan. Maksud integrasi merupakan penggabungan atau pergabungan dua atau beberapa kaum, unsur, bahagian dan sebagainya menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks kajian pula, integrasi merupakan satu proses berterusan bagi mewujudkan satu identiti kebangsaan dalam kalangan etnik yang majmuk dan terpisah dari segi budaya, agama, sosial dan kawasan penempatan. Integrasi ini dipupuk melalui beberapa cara, iaitu melalui integrasi politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan dan pada peringkat wilayah. Dari segi perpaduan pula, maksud perpaduan. Perkataan perpaduan berasal daripada akar padu yang membawa maksud bergantung, bersatu, bercampur untuk menjadi satu, kukuh dan utuh, bermuafakat dan berunding bersungguh-sungguh. Dalam konteks kajian pula, perpaduan membawa maksud rakyat Malaysia yang berbilang kaum perlulah bersatu hati dalam pelbagai perkara bagi menyelesaikan sebarang bentuk masalah, bekerjasama antara satu sama lain, bermuafakat dalam semua hal dan berunding untuk bersatu supaya dapat menjadi satu bangsa yang kuat dan utuh. Okey, seterusnya saya Nur Alia Akilah binti Mak Lazin akan membentangkan tentang pengenalan dan cabaran. Untuk pengenalan, yang pertama, Malaysia mempunyai pelbagai etnik yang berbilang kaum. Yang kedua, rakyat Malaysia hidup bersatu padu termasuk dalam sistem pendidikan. Yang ketiga adalah cabaran. Cabaran yang dihadapi apabila murid-murid bersekolah di sekolah yang beraliran sama bangsa dan menyebabkan mereka tidak mengenali antara satu sama lain. Contoh isu-isu integrasi yang berlaku di sekolah dan berlaku di Malaysia adalah yang pertama, isu guru yang menimbulkan sensitiviti perkauman di sekolah melalui sosial media. Yang kedua, pentadbir sekolah mengasingkan sukan mengikut kaum. Dan yang ketiga, menolak satu sekolah untuk berbilang kaum. Yang seterusnya adalah cadangan penyelesaian. Cadangan penyelesaian yang pertama, KPM melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan melalui aktiviti kurikulum dan pentaksiran. Yang kedua, mengasimilasikan nilai-nilai positif dalam diri pelajar. Dan yang ketiga adalah perpaduan melalui sukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Adawiyah binti Abdul Wazawawi akan membentangkan tentang mini kajian kami. Pertama sekali, tujuan mini kajian ini dijalankan adalah untuk mengulas tentang integrasi kaum yang terdapat dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kami telah mengambil pendapatan untuk menemu buah wakil daripada dua buah sekolah yang berbeza untuk mendapatkan dapatan yang lebih jelas. Antara objektif kajian kami ialah yang pertama, untuk mengenal pasti isu-isu yang berkenaan dengan integrasi kaum yang wujud di Malaysia, dan yang kedua, mengetahui kecekapan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan kaum di sekolah. Seterusnya adalah kaedah metodologi kajian. Penyelidikan yang kami jalankan adalah berdasarkan penggunaan pendekatan kualitatif
untuk mengumpul data. Pendekatan ini merupakan satu kaedah untuk menyiasat tingkah laku, pemikiran, emosi dan pengalaman individu serta keadaan peribadi mereka. Penyelidikan jenis ini juga boleh menyelidiki perubahan dan kejadian yang berlaku dalam kehidupan manusia. Ia memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif dan gaya hidup mereka. Jadi, menurut pendapat kami, guru merupakan sampel kajian yang paling sesuai untuk kami menghubungkaitkan sesi temu bual kami dengan topik yang akan dibincangkan. Dalam proses pengumpulan data pula, kami memilih untuk menjalankan secara eksklusif dalam talian kerana terdapat kekangan masa dan juga kekangan jarak dalam menjalankan temu bual dengan informan kami. Kami mendapati bahawa Google Meet menyediakan cara komunikasi yang mudah untuk tujuan ini. Jadi sebelum memuktamadkan keputusan kami untuk menggunakan platform ini, kami terlebih dahulu telah meminta persetujuan daripada informan kami dan memaklumkan kepada mereka bahawa sesi temu bual ini akan direkodkan. Selain itu, pemilihan Google Meet juga didorong oleh fakta bahawa ia juga memudahkan proses penyoalan yang lebih tersusun dan kemas serta ia membolehkan kami untuk merujuk kembali dengan mudah jawapan informan untuk tujuan transkripsi. Sebelum mengemukakan soalan kepada informan kami berkaitan tujuan kajian, kami juga telah bertanyakan kepada informan beberapa soalan peribadi berkaitan nama, umur, tempat berkhidmat, subjek mengajar dan juga tempoh pengalaman pengajar sebagai rekod kajian kami. Dan ini adalah contoh-contoh soalan yang ditujukan kepada informan kami. Seterusnya adalah untuk dapatan mini kajian kami akan dibentangkan oleh rakan saya. Terima kasih. Dapatan kajian ialah hasil daripada apa yang saya dapat daripada jawapan informan-informan. Daripada soalan yang kami sediakan, iaitu apakah pandangan guru tentang integrasi kaum dalam pendidikan di Malaysia, wajar atau tidak? Okey, jawapannya ialah akan mengeratkan hubungan perpaduan. Kita tahu sendiri perpaduan kaum merupakan kunci keharmonian di negara kita. Tanpa keamanan dan keharmonian, Malaysia tidak akan mencapai kemajuan dan yang dinikmati sehingga kini. Dengan adanya perpaduan ini, kita akan mewujudkan kesejahteraan dan keamanan di dalam negara. Dan setiap masyarakat perlu mengetahui peranan masing-masing dan mengutamakan kesejahteraan. Hal ini akan memberikan semangat perpaduan yang kuat antara satu sama lain bermula dari sekolah itu sendiri. Okey, isi kedua ialah adakah sistem pendidikan pada masa kini mampu untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar? Mengapa? Okey, sistem pendidikan kita sudah bagus, tetapi perlu pembaikan. Antaranya ialah menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu sendiri kerana inilah jati diri kita, negara kita dan perlu dipertahankan. Seterusnya, memupuk integrasi nasional di sekolah dengan penggunaan bahasa Melayu sepenuhnya. Bahasa Melayu ini perlulah diperkayakan sebagai bahasa Melayu ilmu yang lengkap. Seterusnya, soalan ketiga, iaitu adakah anda bersetuju bahawa guru merupakan ejen perpaduan di sekolah? Mengapa? Jawapan informan ialah kerana guru mampu mencetuskan kesedaran kepada pelajar dan murid tentang tanggungjawab mereka sebagai warga negara dan kepentingan perpaduan dalam kaum. Guru juga mempunyai potensi untuk mempengaruhi minda dan tingkah laku pelajar melalui tindakan dan tingkah laku murid. Guru juga boleh menjadi role model kepada murid-murid dengan menunjukkan contoh yang baik. Tuntasnya, tanggungjawab seorang guru sebagai ejen perpaduan sangat penting untuk mempertahankan keamanan dan kestabilan negara, memandangkan peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam membentuk perpaduan kaum di sekolah amat penting untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Soalan seterusnya ialah bagaimanakah cara guru untuk menyemai semangat perpaduan dalam kalangan murid? Guru boleh melakukan pendekatan melalui aktiviti di luar bilik darjah yang berkonsepkan experiential learning dan menekankan konsep amali. Contoh aktiviti ialah kem muhibah yang melibatkan aktiviti perkongsian budaya dan adanya interaksi di antara murid-murid sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil dan boleh dilaksanakan di peringkat daerah ataupun negeri. Seterusnya, guru dan pihak pentadbir sekolah bersama-sama menjalankan hari sukan atau hari kokurikulum.
apabila diadakan hari sukan, mereka akan bekerjasama dan bertoleransi untuk menjayakan sesuatu sukan. Semua ahli sukan mestilah bersatu padu untuk menjadi juara tanpa mengira kulit, bangsa dan agama. Okey, seterusnya bagi topik perbincangan, kami menyediakan tentang langkah memupuk integrasi dalam pendidikan, yang mana dalam mengatasi isu-isu semasa yang berkaitan dengan integrasi kaum ini, antara langkah yang diambil adalah dengan didikan ibu bapa di rumah dari peringkat awal usia anak-anak. Ini dipanggil sebagai pendidikan tidak formal, yang mana melibatkan ibu bapa, keluarga dan masyarakat. Ibu bapa boleh menerapkan nilai-nilai murni terhadap anak-anak di peringkat awal, kerana peringkat ini mereka dalam proses untuk belajar. Jadi ibu bapa boleh menerapkan nilai-nilai ataupun kefahaman yang mudah untuk anak-anak memahami tentang isu kaum ni. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menjelaskan tentang perbezaan kaum Melayu, Cina dan India maksudnya bagi contoh-contoh yang mudah untuk mereka fahami. Okey, seterusnya pendidikan secara formal. Pendidikan secara formal ni adalah merupakan langkah yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana pendidikan formal ini bermula dari peringkat prasekolah, peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Pendidikan formal ini dilaksanakan secara tersusun dan mengikut sukatan-sukatan pelajaran, yang mana boleh memberi kesan kepada perpaduan kaum di Malaysia. Antaranya dengan wujudnya subjek-subjek yang berkaitan seperti hubungan etnik dan juga pendidikan moral, yang mana guru-guru boleh menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar tu untuk mereka jadikan contoh dalam kehidupan mereka dan juga pergaulan mereka antara kaum. Topik yang seterusnya adalah berkenaan tentang pembelajaran melalui aktiviti di sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia juga menerapkan pembelajaran melalui aktiviti di sekolah selain daripada bilik darjah. Nilai perpaduan juga boleh diterapkan melalui aktiviti co-curriculum seperti aktiviti pakaian beruniform dan juga persatuan-persatuan di sekolah lah. Aktiviti di luar bilik darjah ni dia boleh melibatkan kerja berpasukan dan memerlukan kerjasama dalam kalangan pelajar itu. Jadi secara langsung aktiviti-aktiviti tersebut dapat membina hubungan antara kaum dan juga dapat dieratkan lagi dengan memberi peluang untuk mereka saling mengenali dan mengetahui tentang kepelbagaian antara kaum, untuk mereka tahu tentang budaya-budaya masing-masing, untuk mereka lebih kenal tentang perbezaan itu. Okey, seterusnya tingkatkan penguasaan bahasa Melayu. Perpaduan antara kaum ni boleh dibentuk dengan memberi perhatian kepada bahasa kebangsaan kita di sekolah. Pihak kementerian perlu menggalakkan penggunaan bahasa Melayu secara menyeluruh dalam kalangan masyarakat Malaysia bagi membentuk perpaduan negara. Setiap sekolah tanpa mengira jenis, contohnya seperti sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah kebangsaan, mereka perlu menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa pengantar, dan penguasaan bahasa tersebut lebih mudah untuk dicapai jika murid-murid itu selalu mempraktikkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah. So mereka mudah untuk berkomunikasi antara mereka sendiri. Seterusnya, peranan media massa. Media massa dia banyak memberi kesan kepada kehidupan bermasyarakat, kerana teknologinya berkaitan dengan teknologi masa kini yang mana telah digunakan di setiap lapisan masyarakat, tidak kira dari peringkat awal usia kanak-kanak hinggalah ke dewasa. Jadi melalui media massa ini sendiri, kita boleh memberi kesedaran kepada masyarakat di pelbagai peringkat perlunya kita hidup secara bersatu padu, saling mengenali antara satu kaum. Dan media massa ini menjadi ejen untuk penyatuan apabila dilihat sentiasa menyebarkan galakan ataupun memaparkan iklan-iklan yang terselit elemen kepelbagaian kaum.
pada hakikatnya iklan tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat bahawa perpaduan itu amat penting dan menjamin keharmonian negara. Baiklah, rumusan kajian secara keseluruhannya terdapat pelbagai isu berkaitan integrasi kaum dalam konteks pendidikan di Malaysia. Melalui kajian ini juga dapat dibuktikan bahawa integrasi kaum dalam pendidikan merupakan perkara yang penting untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Disebabkan itulah setiap pihak perlulah memainkan peranan yang penting bagi memastikan integrasi kaum di sekolah dapat dipertingkatkan. Ia secara tidak langsung dapat mencapai hasrat kerajaan yang mahu membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling hormat menghormati dan bertanggungjawab, serta melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.